Okey, rajah menunjukkan pentagon sekata ABCDE. Okey, ni adalah sebuah pentagon ABCDE dengan dan XYZ ialah titik-titik yang bergerak dalam pentagon itu. Okey, X ada gerak-gerak jalan-jalan dalam ni, X, Y dengan Z, 3 titik. Okey, pada rajah, lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik C dan titik D. Okey, hari Isnin itu sudah ajar ada 5 lokus yang kamu kena ingat. Okey, yang pertama adalah lokus daripada satu titik tetap, yang kedua adalah lokus pada 2 titik tetap, yang ketiga saya pun dah lupa, yang keempat pun dah lupa, 5 pun dah lupa. Jadi kamu kena tengok balik video saya yang saya ajar hari Isnin itu. Okey, tapi yang penting biasanya daripada satu titik tetap dan juga 2 titik tetap. Jadi dekat sini titik C dan juga titik D adalah 2 titik yang tetap. Ini adalah ini adalah D, ini adalah C. Okey, X bergerak di sama jarak daripada C dan D. Jadi bila lokus yang daripada 2 titik tetap, maka dia terletak di tengah-tengah di antara 2 titik tetap tersebut. Okey, dia ada kat sini. Jadi yang ni kamu kena lukis dengan menggunakan jangka lukis. Jadi macam mana nak guna jangka lukis ni? Kamu ambil jangka lukis kamu cucukkan pada D. Okey, cucukkan pada D. Kemudian kamu buka lebih pada separuh panjang CD. Ini adalah panjang CD, DC. Okey, kamu buka jangka lukis. Contoh sampai sini. Okey, sampai sini. Kemudian kamu tandakan satu lengkuk dekat atas. Okey, dan satu lengkuk dekat bawah macam ni. Kemudian dengan ukuran yang sama, kamu ambil jangka lukis kamu tadi, cucukkan pada C. Okey, jangan ubah ukuran dia. Tanda satu ke atas, satu dekat bawah macam ni. Kamu akan dapat 2 persilangan X begini. Kemudian kamu sambungkan dari sini sampai sini. Sambungkan. Okey, saya buat tak straight line. Kamu pakai pembaris, buat straight macam ni. Okey, disebabkan titik X, okey, dia hanya bergerak di dalam rajah. Okey, dia hanya bergerak di dalam rajah A, B, C, D, E ni sahaja. Jadi kawasan dekat luar ni, kamu padam. Okey, kawasan dekat luar ni, kamu padam. Maka kawasan yang tinggal ini dinamakan sebagai locus X. Okey, boleh faham ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan YC sama dengan CD. C nak ke Y sama jarak dengan C nak ke D. Okey, ni adalah satu titik sebenarnya. Okey, C ni adalah satu titik yang tetap. Okey, nampak ni. YC sama dengan CD. Kalau kamu tengok video YouTube yang saya bagikan dalam GC untuk hari ni, saya ada bagi cara-cara untuk menjawab soalan. Okey, YC sama dengan CD. C ni adalah titik tetap. Bila kat sini ada C, sini pun ada C. C itu adalah titik tetap. Jaraknya adalah daripada C sampai D. Okey, jadi macam mana kamu nak buat untuk soalan nombor 2 ni? Kamu ukurkan guna jangka lukis jarak daripada C sampai D. Ukur je. Saya tak suruh lukis ya. Cucuk daripada C sampai D. Kemudian kamu buat satu lengkungan. Dia akan jadi macam ni. Jadi ini adalah locus Y. Okay, ini adalah locus Y. Jarak daripada C nak ke Y ni sentiasa sama macam jarak C nak ke D. Ini adalah jarak C nak ke D. Okay, jarak dia C nak ke Y ni sentiasa sama macam C nak ke D tu tadi. Okay, sebab tu dia jadi satu lengkungan begini. Okay, settle. Locus X dah settle, locus Y pun dah settle. Kemudian kita tengok locus X pula. Locus Z. Lukis lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 cm dari titik garis DC. Okey, ini adalah DC. Dia nak 3 cm daripada DC. Okey, jadi yang ni macam mana nak buat? Okey, kamu ambil jangka lukis kamu ukur 3 cm. Sekejap, 3 cm titik garis DC. Okey. Kamu ambil jangka lukis, kamu ukur 3 cm. Okey, kemudian kamu cucukkan pada C. Kamu tandakan satu lengkuk dekat sini. Macam ni. 3 cm yang kamu ukur tadi. Kemudian cucukkan pada D. Tandakan kat sini. 3 cm. Okay, kemudian sambungkan garisan dekat atas macam ni. Okay, ini menunjukkan garisan 3 cm daripada DC itu tadi. Okay, jadi kamu labelkan garisan ni sebagai locus Z. Okay, jadi dah settle lah kita punya locus, iaitu locus X, Y dan juga locus Z. Okay, soalan nombor 4. Seterusnya, tandakan dengan simbol X persilangan bagi locus X dan juga locus Y. Okay, jadi ada satu saja persilangan locus X dan juga locus Y, iaitu di sini. Bulatkan dan X-kan dia.
Okey, ada apa-apa masalah? Ada apa-apa nak tanya untuk soalan ni? Tak ada. Okay, tak ada, kita proceed ke soalan nombor 2. Okey, rajah menunjukkan sebuah segi empat PQRS, X, Y dan Z ialah titik-titik yang bergerak dalam segi empat tempat itu. Pada rajah, lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya ialah sentiasa sama dari titik P dan juga titik Q. Okey, sama juga soalan ni macam tadi, ni adalah dua titik yang tetap. Okey, P dan Q adalah dua titik yang tetap, maka lokus dia adalah di tengah-tengah di antara dua titik tetap kedua-duanya itu. Okey, jadi macam mana nak buat? Sama juga macam tadi. Kamu kena guna jangka lukis. Cucukkan pada P, buka lebih pada separuh panjang PQ. Okey, cucuk pada P, buka lebih pada separuh panjang PQ dan tandakan satu lengkungan dekat atas, satu lengkungan dekat bawah. Kemudian cucuk pada Q, satu lengkung ke atas, satu lengkung dekat bawah. Kemudian sambungkan garisan dia. Menjadikan macam ni. Okey, yang terlebih dekat kawasan ni, kamu kena padam. Tinggalkan kawasan ini sahaja. Okey, jadi garisan dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey, yang ni kena lukis guna jangka lukis ya. Kamu tak boleh ambil pembaris, ukur, kemudian okey sini 3 cm, 3 cm, buat macam ni. Tak boleh kamu kena buat pembahagi dua sama serenjang macam yang saya ajar tadi. Okey, selesai. So labelkan ini sebagai locus X. Kena label. Okey, yang kedua, lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YR sama dengan RQ. Okey, sama juga macam tadi kita tengok kat sini. YR sama dengan RQ. R ini adalah titik yang tetap. Kita tengok kat sini. R tu berulang 2 kali. R ni adalah titik yang tetap. Sekarang kita nak tahu jarak dia macam mana. Jarak dia kita ambil panjang RQ ni. RQ ni adalah jaraknya. Kita ukur R sampai Q. Kemudian kita buat satu lengkungan macam ni. Okey, ambil jangka lukis, ukur R sampai Q. Kemudian kita buat lengkungan. Biasanya dapat macam ni lah. Okey, buat lengkungan. Ukur jangka lukis RQ tersebut. Lengkungkan dia macam ni. Okey, lagi sekali seulang. YR sama dengan RQ. R tersebut adalah titik tetap. Okey, ni adalah titik tetap. RQ ni adalah dia punya jarak. Okey, jadi jarak daripada R nak ke Y ni, YR ni adalah sentiasa sama jaraknya macam R nak ke Q. Okey, jadi ini adalah locus Y. Okey, sama je soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni tadi. Okey, settle. Soalan nombor 3. Lukis lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 cm dari titik RS. Okey. Jadi ini adalah RS 2 cm. Kamu kena ukur 2 cm. Ukurkan 2 cm guna jangka lukis kamu, cucukkan pada S. Okey, kamu tandakan 2 cm tu kat sini. Buat satu lengkungan. Okey, cucuk pada S, buat 2 cm kat sini. Cucuk pada R 2 cm tu, tandakan kat sini. Begitu. Kemudian kamu sambungkan garisan daripada sini sampailah, alamak tak kena lah pula. Sini sampai sini. Tak kena lagi. Begitu, lagi kena. Tak kena pula. Okey, suka dia lah. Okey, yang penting buat macam ni. Dan kawasan yang lebih-lebih dekat luar ni tolong padam. Okey, pastikan garisan yang kamu lukis ni berjarak 2 cm daripada garisan RS. Okey, so ini kita dah siap locus Z. Selesai. Kita tengok soalan nombor 4. Seterusnya tandakan dengan simbol X titik persilangan bagi locus Y dan juga locus Z. Y dengan Z ya. Okey, jadi Y dengan Z dekat sini. Ini adalah titik persilangan dia. Kita bulatkan dan kita pangkahkan dia. Okey, X tak terlibat, kita hanya tengok Y dan juga Z. Okey, selesai soalan nombor 2. Ada apa-apa nak tanya soalan nombor 2? Tak ada. Tak ada, Okey, proceed soalan nombor 3. Okey, minum air jap. Okey, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan segi empat sama PQRS, T, U, V dan W. Okey, sekarang ada 4 titik T, U, V dan W ialah titik tengah. Okey, titik tengah bukan titik bergerak. Ialah titik tengah bagi gaya lurus PS, PQ, QR, RS masing-masing. Okey, X, Y dan Z ialah titik-titik yang bergerak dalam segi empat sama itu. Okey, still ada 3 titik juga. Okey. Ini adalah segi empat sama. T ni adalah titik tengah bagi PS. K ni adalah titik tengah bagi TV. V adalah titik tengah bagi QR. Itu yang cakap. Okey, pada rajah. Lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya ialah sentiasa sama dari pula. Dari PS dan juga QR. Okey, ini adalah PS. Ini adalah QR. Okey, ini adalah 2 garisan lurus. Okey, ini adalah ada 5 lokus yang saya ajar tu. Bila ada 2 garisan lurus, lokusnya adalah di tengah-tengah di antara
dua garisan lurus tersebut. Okey, yang ni tak payah pakai jangka lukis pun tak apa. Okey, yang ni dengan yang ni kamu ukur jarak dia. Okey, kamu hanya perlu ukur jarak dia. Kalau yang ni jarak dia 10 cm, maka kamu kena ukur kat sini 5 cm. 5 cm, kamu buat garisan dia kat tengah-tengah. Ataupun tandakanlah kat sini 5 cm, sini pun 5 cm, kamu sambungkan dia punya garisan dia. Okey, ini adalah locus X. Locus X, labelkan dia. Okay, lagi sekali saya ulang. Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah jasa sama dari PS dan juga QR. Ini adalah PS, ini adalah QR. Bila kita ada dua garisan lurus, locusnya terletak di tengah-tengah di antara dua garisan lurus tersebut. Okey, buat garisan, labelkan dia sebagai locus X. Okey, yang kedua, locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan YK sama dengan KV. Okey, ini sama je macam soalan 1 2 tadi. K ialah titik yang tetap. Di mana K? Okey, ini titik tetap K. Okey, KV adalah dia punya jarak. Okey, KV ni adalah dia punya jarak. Jadi kamu cucuk jangka lukis kamu dekat K dan ukur jaraknya sampai V. Okey, ini adalah jaraknya. Kemudian kamu buat satu bulatan dengan menggunakan jangka lukis kamu itu begini. Okey, lagi sekali saya ulang. Bila dia bagi macam ni, maksudnya K ini adalah titik tetapnya dan jaraknya adalah yang ini. Ini adalah dia punya jarak KV. Okay, jadi ukur jarak KV ini dan buat satu bulatan. Okay, jadi kamu punya locus akan jadi bentuk macam ni lah. Keluar pula saya buat. Tak kisahlah. Okay, yang penting kamu buat betul-betul gunakan jangka lukis. Okay, yang ketiga. Okay, jangan lupa pula ni nak label. Locus Y. Jangan lupa label ya. Locus Z. Locus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 cm dari titik R. Okey, mana titik R? Okey, ini adalah titik R. Dia cakap sentiasa berjarak 3 cm. Maksudnya ini adalah jenis locus yang pertama, iaitu locus daripada satu titik yang tetap. Jadi kamu kena ukur 3 cm gunakan jangka lukis kamu, cucukkan pada R dan buat satu lengkungan. Saya tak tahu 3 cm kat mana, kena ukurlah garisan ni. Okey. Jadi locus dia akan jadi bentuk macam ni contohnya 3 cm. Okey. Jadi jarak dia adalah sentiasa 3 cm daripada R. Okey. Jadi settle locus X, locus Y dan juga locus Z. Okey, locus jangan lukis macam ni . Jangan lukis macam ni. Ini adalah titik garisan yang telah bertindih berkali-kali. Jangan buat berkali-kali macam ni. Lukis satu garisan yang clean saja. Okey, jadi saya kena padam balik ni. Okey, buat satu garisan yang cantik. Contoh macam ni. Ini adalah 3 cm. Contoh. Okey. Seterusnya tandakan dengan simbol X. Oh, kejap. Lupa nak label. Locus Z. Okay, seterusnya tandakan dengan simbol X, titik persengan bagi locus X dan juga locus Z. X dengan Z ada dua titik persengan kat sini dan juga dekat sini. Dekat mana yang Z dan juga X? Salah. Kejap. Saya ingat Y tadi. Jadi ada satu je titik persengan. Ni adalah locus X, ni adalah locus Z. Jadi satu titik persengan iaitu di sini. Okey, bulatkan dan pangkahkan dia. Okey, selesai. So kita tengok soalan yang keempat. Okey, rajah ABCD adalah segi empat sama. Ini adalah ABCD. Nyatakan satu garis yang selari dengan garis AB. Ini adalah garis AB. Garis mana yang selari dengan AB? Okey, jawab. Garis mana yang selari dengan AB? CD. CD. Okey, very good. Ada satu je, yang lain-lain semua tak selari. Garisan yang selari dengan garisan AB adalah garisan CD. Okey, simple. Yang kedua, satu garis yang berserenjang dengan garis BC. Okey, apa garisan yang berserenjang dengan garisan BC? Ada ke berserenjang? Okey, ada dua kat sini. Serenjang tu maksudnya garisan yang membentuk 90 darjah dengan garisan BC. Ini adalah garisan BC. Jadi yang membentuk 90 darjah dengan BC adalah AB dan juga DC ataupun CD. Tak kisahlah BA ke AB ke sama je . AB ataupun BA sama je, DC ataupun CD sama je. Jadi ada dua garisan iaitu AB dan juga DC. Okay, ni kemungkinan jawapan yang kamu jawab. Ni. Okay, nilai sudut ADB. ADB. Okay, sudut dia kat sini. Berapa sudut dia agak-agak? 45. Okay, kenapa dia dapat 45 sudut kat sini? Kenapa jadi 45? 90 darjah. Yes, sebab dekat sini adalah 90 darjah dan ini adalah garisan diagonal. Bila dia diagonal maksudnya dia potong sudut ni pada dua bahagian yang sama besar. Maka kita ambil 90, kita bahagi 2, sini 45, sini pun 45 darjah. Okay, very good.
Okey. Sekarang kita tengok soalan B. Okey, pernyataan locus X ialah satu titik yang bergerak dengan jaraknya adalah sentiasa 4 unit dari titik Q. Okey, ini adalah titik Q sentiasa 4 unit. Jadi ini adalah locus daripada satu titik yang tetap. Kita ukur 4 unit 1, 2, 3, 4 guna jangka lukis. Kemudian tandakan guna jangka lukis daripada sini. Kita buat satu lengkungan begini. Jadi tak cantik lengkungan saya. Okey, buat cantik-cantik guna jangka lukis. Jadi ini adalah locus X. Locus X adalah satu titik yang bergerak dengan jaraknya sentiasa 4 unit dari titik Q. 1, 2, 3, 4 ukur jarak guna jangka lukis dan lukis guna pensel. Sini pun 4 juga. 1, 2, 3, 4. Sini pun 4. Sini pun 4. Sini 4. Sini 4. Sini 4. Semua jaraknya adalah 4. Okey, locus Y pula. Locus Y ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 2 unit dari garis PS. Okey, ini adalah PS, 2 unit dari garis PS. 1, 2. Ni garisannya, 2 unit, maka dia berada di sini. Okey, jadi kamu lukis dekat sini. Ini adalah locus bagi Allah. Saya lukis tempat lain jadi tempat lain. Okey, ini adalah nak pindah juga. Ikut suka hati dia lah. Okey, guna pembaris. Lukis. Ni adalah locus X, labelkan. Ni adalah locus Y. Okey, jaraknya adalah 2 kotak daripada garisan lurus PS. Okey, seterusnya yang ketiga, locus Z adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik P dan juga titik R. Okey, locus daripada 2 titik tetap. Ni adalah titik tetap P dan juga R. Lokusnya terletak di tengah-tengah di antara 2 titik yang tetap tersebut, iaitu di sini. Okey, bila dia menggunakan kotak-kotak jenis kotak-kotak macam ni, maka kamu tak perlu guna jangka lukis pun tak apa. Okey, kalau dia bagi kotak-kotak grid macam ni, kamu tak payah guna jangka lukis. Dia berbeza dengan soalan yang macam ni tadi, dia tak bagi dalam kotak-kotak. Okey, dia kosong je. Jadi kamu kena guna jangka lukis untuk buat garisan yang ni. Tetapi bila dia bagi kotak-kotak macam ni, tak perlu guna jangka lukis. Ni adalah 2 titik yang tetap, boleh direct lukis satu garisan yang lurus di sini. Okey. Sambungkan saja S sampai Q. Maka ini adalah locus Z. Okey. Dia adalah PR adalah titik yang tetap, dia di tengah-tengah locus Z. Okey. Settle. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Dalam ruang jawapan, lukis locus bagi X, Y dan Z pada grid segi 4 sama bersaiz 1 unit. Okey, X adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari titik P. Okey, ini adalah titik P, satu titik yang tetap, 4 unit daripada titik P. Kira guna jangka lukis 1, 2, 3, 4. Ukur guna jangka lukis 4 unit ni. Okey, ini adalah 4 unit. Buat satu bulatan yang berjarak 4 unit. Okey. 1, 2, 3, 4 kat sini lah. Okay, buat bulatan dia akan jadi macam ni. Lebih kurang. Lukislah bulat elok. Saya lukis bulat jadi tak elok. Kamu boleh lukis bulat elok. Saya cuba lagi sekali. Pokoklah boleh jadi elok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi bulat elok. Okey, ni adalah locus X. Labelkan dia. Okey, Y. Y adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis QR dan juga TS. Ini adalah QR, ini adalah TS, maka dia terletak di tengah-tengah di antara QR dan juga TS. Kita tengok kira berapa titik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, maka dia terletak di tengah-tengah. 3 kotak di sini, tengah-tengah antara QR dan juga TS. Jadi buat satu garisan daripada sini sampai ke sini. Okey, maka ini adalah locus Y. Okey, yang ketiga, Z ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik titik P dan juga titik Q. Ni mana titik P? Okey, ni titik P, ni titik Q. Macam mana okey ni? PQ, nak senang kita buat garisan lah bagi nampak. Okey, titik P dan juga titik Q, maka kita kena buat garisan yang di tengah-tengah di antara kedua-duanya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah dia lebih kurang kat sini. Okey, disebabkan dia guna kotak-kotak, so kamu tak perlu nak buat guna pembagi dua sama serenjang. Okey, kamu kira je agak-agak tengah-tengah di antara P dan Q, maka ini adalah dia punya locus kat sini Tengok ni. P sampai Q. Okey, saya buat garisan ni just untuk guide saja, benda ni tak perlu dilukis. Okey, P sampai Q kita ambil di tengah-tengah P dan juga Q. Jadi kat sini dia punya locus, tolong lukis elok-elok. Okey, dia mesti di tengah-tengah di antara P dan juga Q. Okey, garisan yang kamu lukis untuk guide tu tadi kena padam balik.
Macam itulah. Okey, sambung balik. Okey. Maka ini adalah locus Z. Okey, selesai. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan nombor 5? Locus X, locus Y, locus Z. Tak ada. Okey. Tak ada. Proceed nombor 6. Locus bagi P, Q dan juga R. P adalah satu titik yang bergerak denan keadaan jaraknya jasa 4 unit dari asalan. Okey, denan Okey, P 4 unit dari asalan. Okey, ini adalah asalan. Asalan adalah titik koordinat 0, 0. Dia bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai origin. Okey, origin. Titik 0, 0. Dia adalah asalan. Jika 4 unit dari asalan, maka kita kira 1, 2, 3, 4, 4 kotak. Kemudian kita buat bulatan 4 unit. Bagi kena semua muka 4 ni. Okey, sini 4, sini 4, sini 4, sini 4, buat bulatan. Okey, guna jangka lukis. Okey, saya cuba tengoklah buat. Tolonglah jadi bulat. Bolehlah. Okey, ini adalah locus bagi titik P. Locus P. Jangan lukis locus X pula sebab dia cakap titik P, maka locus P lah. Okey, jangan salah huruf. Dia cakap titik P, maka locus P. Jangan dia cakap titik P, kamu tulis locus B pula. Okey, maka itu adalah salah. Okey, seterusnya Q ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya senantiasa sama dari titik A dan juga titik B. Okey, ini adalah titik A, titik B, maka dia berada di tengah-tengah di antara titik A dan juga B, maka dekat sini, tengah-tengah ni. Buat satu garisan macam ni. Okey, nak senang kamu buat dulu satu garisan yang guide, contoh garisan hijau ni saya buat ni. Okey, garisan guide kamu sambungkan A sampai B, kemudian kamu ukur jarak bagi sama. Okey, A sampai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so tengah-tengah dia memang kat sini lah. Kat sini. So, sambungkan dari sini sampai sini. Guna pembaris. Okey. Sekejap, macam mana ni? Okey. Macam ni. Okey, maka ini adalah locus bagi Q. Okey, garisan yang kamu buat untuk guide tu tadi kena padam yang ni. Tak nak buat pun tak apa. Bagi saya susah kalau saya tak ada garisan guide ni. Kamu tak nak lukis ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey, saya kena ada benda tu untuk buat. Okey, jadi ini adalah locus bagi Q. Kamu tengok A dan B, ambil garisan tengah-tengah dia. Okey. Soalan ketiga, R adalah satu titik bergerak dengan keadaan jaraknya sama dari garis AC dan part CY. Okey, ini adalah AC, ini adalah part CY. Jadi dia ada dua garisan, maka R terletak di tengah-tengah di antara dua garisan tersebut. Okay, lagi sekali saya ulang soalan. R adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis AC dan part CY. Ini adalah AC, ini adalah part CY. Ada dua garisan, maka lokusnya terletak di antara di tengah-tengah dua garisan tersebut, maka dia ada di sini. Jadi sambungkan garisan dari sini sampailah ke sini. Okey, selesai. Maka ini adalah locus R. Okey, beres. Boleh faham semua? Locus P, Q, R, ada apa-apa nak tanya? Faham, cikgu. Okey, soalan lagi ni macam banyak banyak. Saya pun tak pasal saya bagi banyak. Okey. Soalan nombor 7. Locus bagi titik berdasarkan pernyataan yang diberi di ruang jawapan. Points that move at a constant distance from a fixed point P. Okey, titik yang bergerak pada jarak yang sama dari titik tetap P. Okey, dia suruh lukis locus. Jadi ini adalah titik locus pada satu titik tetap. Kamu buka jangka lukis, cucuk kat P, buat satu bulatan. Itu je, simple. Points that are equidistant from two fixed points R dan juga S. Okey, ni dia nak ulang balik apa yang saya ajar dalam video minggu lepas, ada 5 locus tu. Ni contoh-contoh locus yang ada lah. Bila ada dua titik tetap, maka locus dia terletak di tengah-tengah. Kamu buat garisan yang terletak di tengah-tengah. Okey. Ataupun kamu boleh buat pembagi dua sama senjang guna jangka lukis. Yang tanda sini, tanda sini, tanda sini, buat garisan tu. Okey, yang ketiga. Points that are at a constant distance from straight line MN. Okey, ni adalah straight line MN. Jadi locus dia yang akan terhasil adalah dua garisan. Satu garisan kat bawah, satu lagi garisan kat atas. Okey, dia macam ni ya. Kalau ada locus dia boleh satu garisan, kena ada dua garisan ya. Satu locus kat atas, satu locus dekat bawah. Okey. Kita tengok contoh nombor 8 pula. Rajah menunjukkan sebuah poligon X dan Y adalah dua titik yang bergerak dalam poligon itu pada rajah lukis.
locus bagi titik X dengan keadaan XA sama dengan XB. Okey, jadi kat sini X nak ke A adalah sama dengan X nak ke B. Okey, maksudnya kat sini A dan B adalah dua titik yang tetap. X terletak di tengah-tengah di antara A dan juga B disebabkan dia bagi grid kat sini. Jadi kita tak payah nak gunakan jangka lukis, kita boleh sambung terus kiasan yang terletak di antara A dan juga B. Ini adalah locus X. Labelkan dia. Okay, pastikan locus hanya bergerak di dalam rajah ini sahaja ya. Sebab dia cakap dua titik yang bergerak dalam poligon, dia bergerak dalam poligon ini sahaja, dekat luar ni dia tak bergerak. Okay, dia tak bergerak kat luar, dia hanya bergerak di dalam sahaja. Okey, yang kedua, locus bagi titik Y dengan keadaan YA sama dengan AB. Okey, kat sini. A adalah titik tetap. AB adalah jarak dia. Macam kita buat tadi. A adalah titik tetap. AB adalah jaraknya. Jadi kamu ukur AB ni guna jangka lukis. Okey, berapa unit ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 unit. Dan buat satu bulatan yang mengelilingi A dengan jarak 4 unit. Okey, sini 4 unit, 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 sini 4 unit. Jadi Y nak ke A, ni Y nak ke A, sentiasa jarak dia sama macam A ni nak ke B. Okey, itu maksud dia. Itu maksud benda ni. Okey, dan labelkan ini sebagai locus Y. Dah siap belum locus Y ni agak-agak? Siap lagi locus Y ni? Sebab apa locus Y yang saya lukis ni salah? Sebab dia terkeluar daripada Rajah. Dia cakap. Okay, sebab dia keluar dari poligon macam saya cakap. Jadi dia hanya bergerak di dalam poligon. Jadi yang ni kamu kena padam. Okay, padam ni. Okay, jadi macam ni lah dia punya locus bagi Y. Okay, jelas? Okay, seterusnya tandakan dengan simbol X kedudukan bagi semua persilangan locus X dan juga locus Y itu. Jadi dekat sini dan juga dekat sini. Okey, selesai. Okey, cukup tu dah bincang banyak soalan dah. Yang baki-baki yang tak settle lagi ni kamu tolong buat sendiri dan nanti tolong submit dekat saya dekat GC kelas lah by pukul 6 petang ini, boleh Jadi kamu dah habis kelas nanti pukul 1. Kemudian kamu ada banyak masa, tolong siapkan by pukul 6 kamu tolong hantar dekat GC kelas masing-masing. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Boleh faham locus semua? Okey, kalau dah faham semua alhamdulillah. Jadi kita boleh tamatkan kita punya Zoom hari ni. Yang belum isi kehadiran tolong isi kehadiran dan lepas keluar Zoom ni tolong isi exit tiket untuk hari ni. Baik, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.